Yes, hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi, di mana hari ini Projek Solo berada di Port Dickson di Batu Empat, di mana hari ini sebenarnya kita bukan nak berceritakan pasal Port Dickson ni lah kan. Sambil-sambil tu cuma kita sambil menghirup udara nyaman kat sini, sambil dengar deruan ombak kat sini. Dan hari ini sebenarnya Projek Solo akan berceritakan berkenaan dengan ADV Projek Solo. Jadi pejam celik sebenarnya Projek Solo dah gunakan ADV ni lebih kurang setahun lebih, dan mileage dia sekarang ni dah mencecah 30,000 kilometer. Jadi sepanjang 30,000 kilometer ni, apa yang berlaku dekat ADV Projek Solo kan, serba sedikit apa yang dah diubah suai, apa yang dah ditukar ganti, part-part yang dah tukar ganti dari segi ketahanan dia pula macam mana hingga ke hari ini. Jadi jangan buang masa, kita akan lihat dan dengar sedikit review daripada Projek Solo untuk hari ini. Jom. Okey, jadi baik geng. Inilah dia ADV Projek Solo yang dah Projek Solo gunakan hampir setahun lebih dan mencecah sekarang ni dah 30,000 kilometer mileage dia. Dan hari ni sepanjang 30,000 ni apa aksesori yang dah Projek Solo tukar ganti lah. Seperti yang korang tengok sendiri kat sini, seperti yang di handlebar ni, Projek Solo dah tukar bar riser, dia naik sikit lah untuk lebih touring, lebih rasa selesa sedikit lah Ada yang suka duduk di bawah, ada duduk di atas tapi bagi Projek Solo, bila di atas ni agak touring sikit lah, boleh lajak berjalan jauh sikit lah, tak penat sangat jadi walaupun nampak macam abah-abah, ada orang cakap nampak macam abah-abah kalau tinggi-tinggi ni, tapi lebih selesa sebenarnya. Jadi satu di bahagian handlebar ni, dan ada sedikit handle guard kat sini lah. Dari segi aksesori lain, Projek Solo dah tambah yang ni crash bar ni, atas dan bawah. Dan windshield sebenarnya Projek Solo ada tukar juga windshield ni, aftermarketnya windshield, tukar yang tinggi sedikit. Tapi Projek Solo dah tukar balik kepada yang standard, di mana standard ni lebih aerodinamik dia lebih bagus lah daripada yang aftermarket punya windshield, sebab dia besar sedikit. Jadi impact untuk aerodinamik tu agak terganggu sedikit ni pada Projek Solo punya pandangan sepanjang perjalanan tu dia ada gangguan sedikit. Okey, in term of part-part lain tak ada, cuma ni box dengan monorack one set. Jadi okey, dah setahun lebih gunakan monorack version 1, version 1 lah hingga ke hari ni. Ada yang isu patah-patah semua tapi mungkin cara penggunaan kita lah. Tapi Projek Solo gunakan rack ni dah setahun lebih, alhamdulillah tak pernah berlaku apa-apa crack ke, tak pernah lagi lah Cuma yang Projek Solo jaga cuma muatan dia lah, muatan box ni selalu jagalah tak terlampau berat-berat sangat dengan barang-barang yang berat. Cuba minimumkan berat tu sekadar yang ringan-ringan sahajalah So far alhamdulillah masih bertahan gunakan version 1, ADV version 1. Dari aksesori lain semua biasa-biasa saja, memang nampak standard motor Projek Solo ni. Okey, lagi satu sebenarnya Projek Solo lupa nak nyatakan kat sini bateri ADV ni yang original daripada kilang ni ori kilang ni dah gunakan hingga ke sekarang ni lah in term of dia punya ketahanan tu, hingga ke hari ini masih lagi bertahan dengan kapasiti dia punya voltan dia tu
masih bertahan hingga hari ini. Dan sekarang ni kalau korang dapat lihat kat sini, dia punya, kalau kita tanpa start enjin, dia berada pada 12.1 volt. Dan bila kita start dia akan pergi ke standard pace lah, 14.3 macam tu. Bila kita dah jalan, kita akan dapat 14.3, 14.4 voltan. Jadi itu kadar standard lah. Dari segi ketahanan bateri tu, Project Solo nak puji sikit lah dia punya daya tahan tu. Yang ni ori kilang, tapi tak pasti brand apa kan, tapi memang ori kilang. Dan lagi satu, tayar pula. Tayar Project Solo dah tukar sepanjang 30,000 km ni, dah tukar 2 kali. Dah tukar 2 kali. Tayar ori, lepas tu tukar kepada Corsa Cross, di mana tayar ni yang kali kedua ni dah nak hampir bunga dia pun nak melicin dah kan. Dah lebih kurang 6 bulan juga pakai kan, 6 bulan. Betapa punya cepat dia makan tayar ni. Jadi okey so far, tapi pada yang baru merasa pakai Corsa Cross, mula-mula dia punya vibration agak ketara sedikit lah, mula-mula tu. Tapi bila dah pakai lebih kurang dalam 2 minggu ke sebulan, dia akan pergi ke neutral. Dia akan normal lah penggunaan tu, dah tak ada vibrate sangat kan. Kalau mula-mula tu dia ada rasa, compare dengan tayar kilang hari tu. Tayar kilang hari tu dia keluar agak smooth, dia tak ada vibration apa, cuma ada lag sikit lah dekat cornering, lebih kurang macam tu. Bila dah tukar Corsa Cross ni, dia ada vibration sedikit. Mungkin tayar bunga dia tu kan, bunga dia ada vibration sikit. Bila dah pakai lama tu, dia ok, normal dah, tak ada apa-apa. In term of dia punya traction tayar ni, dari cengkaman untuk cornering biasa-biasa, ok, Alhamdulillah, tak ada apa-apa masalah. Jalan biasa cantik, off-road ringan-ringan, light tu ok, no problem man. Even dekat jalan berbatu, dekat jalan tanah liat, jalan pasir pantai macam ni kan, tak ada masalah. Jadi kita pergi pula kepada CVT dan enjin ADV ni. Apa yang dah diubah suai? So far Project Solo dah tukar puli dia. Puli, lepas tu dia punya torque spring, dan seperti biasalah kalau tukar puli tu dia ada adjustment roller, torque spring, dan itu sajalah kan yang perlu ditambah baik. Biasanya kalau dapat je ADV ni, mula-mula akan rasa kekurangan pada top speed dia kan, 115, 117 dia dah cut, tak boleh pergi lagi dah. Tapi ikutkan dah 3 kali Project Solo buat R&D puli dan CVT ni, 3 kali, di mana first, kalau korang ada follow YouTube Project Solo, korang tahu perjalanan dia daripada first, second dan third, dan akhir sekali. Dan sampai sekarang ni Project Solo menggunakan puli daripada aftermarket punya produk lah, iaitu MTRT punya produk, dan one set sekali dengan dia punya roller. Roller tu pun nak kena cai sikit lah kan, ikut kepada pemandu punya cara tunggangan pemandu, dari segi berat badan pemandu tu macam mana, semua nak kena ambil kira kan. So far dah buat R&D tu sikit kan. Project Solo gunakan roller 2014, kena cai sikit lah untuk dapatkan keserasian dengan pengguna ataupun rider tu sendiri. Sebenarnya baru dapat keserasian, pasal Project Solo sendiri request dekat komen Project Solo cakap dekat dia, Project Solo selalunya couple ride, ride berdua untuk
untuk perjalanan jarak jauh. Jadi nak dapatkan feel yang betul-betul kena lah untuk pemanduan secara couple. Jadi pick up dapat, top speed pun dapat, walaupun dapat 125 dah cukup memadai pada projek solo, asalkan ada pick up dan ada top sedikit untuk jarak perjalanan jarak jauh di atas jalan raya, especially di highway lah kan. Dapat 120, 125 dah cukup cun dah, tak perlu nak sampai 130, 135 kan. Jadi bila kita dapat top 130, 135, kita dah lost pula dekat kita punya top kita tu kan. Terpaksa kita nak cai balik. Jadi mana yang dah rasa tu dia akan tahulah. Jadi ini ada setup untuk personal sendirilah. Untuk projek solo dah cukup cun dah. Okey, alhamdulillah. Okey, dari segi belting pula, belting projek solo dah tukar sekali hari tu. Selepas 10,000 km, di mana projek solo tengok ada rekahan kecil lah. Selepas 10,000 tu ada rekahan kecil dekat garis-garis tu, ada sedikit crack lah. Jadi kita terus tukar dan hingga ke hari ni lah, dan ni dah masuk 30,000. Ni pun nak kena check balik kan, betul-betul sama ada belt ni masih boleh digunakan ataupun tidak. Jadi kalau perlu tukar, kita tukar lah. Dan aku rasa itu aja untuk perkongsian untuk video kali ini. So far alhamdulillah, hingga ke hari ini tak ada major kerosakan yang melampau-melampau lah orang kata kan, hingga kita koyak poket kita. Tak ada. So far alhamdulillah. Cuma dari segi servis, cuma maintenance dia pun tak terlalu kasar sangat kan. Dari segi kerosakan major tu tak adalah, cuma sikit-sikit tu adalah, especially macam dekat ni footrest untuk penumpang ni kan. Kadang-kadang nak kena jaga itu je lah. Dia kadang-kadang dia ada keras sedikit, dan hari tu dia ada problem sedikit yang ni. Dia tak boleh nak melekat kan. Jadi hantar balik ke pusat servis dan dia dah repair. Cumanya dia tak boleh nak betul-betul rapat dekat dinding tu je lah. Itu je lah isu-isu kecil yang berlaku pada motor ni kan, sepanjang 30,000 ni. So far dari segi lampu LED dia cukup tahan dengan material dia pun so far so good kan. LED, LCD meter dia okey, keterangan lampu cun, alhamdulillah. Dan puas hati hingga hari ni kan. Walaupun racun datang bertimpa-timpa tapi alhamdulillah masih bertahan dengan ADV ni sebab kita nak pergi mana je boleh lajak jauh sikit lah kan. Tak jauh, cadang nak pergi negeri Seremban kan, boleh lajak sampai Kuala Pilah. Dari segi posisi riding tu tidak ketara, penat lah orang kata, boleh lajak sedikit jauh jalan ke mana kita nak pergi saja kan. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi itu sahaja perkongsian untuk video kali ini. Diharap video ni dapat memberikan sedikit informasi yang bermanfaat pada sahabat-sahabat projek solo, dan kawan-kawan yang baru masuk ke channel projek solo, korang selamat datang. Dan korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini projek solo. Dengan tu insyaAllah kita akan jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Projek Solo.